Hala 7 dan dasar telah saya jelaskan tadi, iaitu kerajaan cenderung untuk facilitate mereka supaya mereka boleh meneruskan hidup. Okey, itu jelas, pekerjaan, pendidikan dan juga kesihatan. Okey, tapi bagaimana kita boleh mulakan, dan saya terus terang dalam Dewan, tanpa kerajaan memiliki pengkalan data yang jelas, yang tepat. Oleh itu, bergerak ke hadapan, KDN akan melaksanakan proses kutipan data pelarian ini oleh kita sendiri. Satu. Adapun kes yang Tuaran bangkitkan, sahabat saya dari Tuaran, itu banyak berkisar pada kes Sabah. Seperti yang Berhormat Tuaran ketahui, fungsi atau tugas untuk mengumpul data untuk negeri Sabah itu sekarang dilaksanakan oleh Jabatan Ketua Menteri. Sehingga mereka selesai. Artinya KDN akan lakukan. Kita tak mula dengan vacuum, kita dah ada 30-an ribu melalui inisiatif TERIS dan KDN oleh pentadbiran lepas. Itu kita sambung. Yang kedua, Jabatan Ketua Menteri Sabah akan lakukan kutipan mereka. Pada masa yang sama, saya telah menemui UNHCR beberapa pusingan untuk membolehkan perkongsian data dibuat. Jadi keadaan terbaik adalah kita kumpul, Jabatan Ketua Menteri untuk kes Sabah lengkapkan, pada masa yang sama perkongsian data dengan UNHCR dapat dibuat. Daripada situ kita tahu angkanya, kita tahu di mana mereka. Yang kita maksudkan adalah data granular. Mereka di Selangor berapa ramai, di Johor berapa ramai, di Perak berapa ramai. Daripada situ, kalau tak diuruskan daripada sekarang untuk speaker, kita pun tak boleh underestimate juga sentimen rakyat tempatan yang melihat bahawa tengok kebanjiran berharian, mengambil peluang ekonomi, menimbul kesan sosial. Sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita committed, we are committed to do the right thing. And the right thing to do now is to start from the beginning. And that is to collect and to have a credible database. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat kerana memberi satu dasar yang agak pragmatik. Tapi yang menjadi kekhawatiran kita ialah, ini data daripada UNHCR. Sudah banyak kali mereka melakukan kajian. Tapi kita sedar juga ada sindiket yang masuk bagi kad sewenang-wenangnya. Bagaimana dengan kad palsu yang mereka miliki? Bagaimana kita nak melihat authenticity kad itu? Itu pertama. Itu yang menyebabkan jumlahnya 185,000. Saya setuju kerajaan akan ambil alih dan rectify balik. Tengok balik, certify siapa yang sebenarnya pelarian. Kedua ialah, ancaman lebih besar, pelarian ni boleh bawa keluarga dia datang sini, sepupu dia bawa ke sini. Itu yang menyebabkan di beberapa tempat di Kuala Lumpur menjadi tumpuan pelarian ni. Dan ketiga dari segi employment, sekarang mereka kerja seharian RM60 sampai RM80. Tapi dia berbeza dengan pekerja asing. Jadi apakah dasar yang akan ada pada kementerian ini untuk melihat mereka ni berupaya untuk membantu kita untuk kita selesaikan masalah permintaan tenaga kerja. Jadi saya rasa sebelum tu, kalau kita bagi dia kerja, dia kata saya tidak ada masalah kerana saya tak perlu berdepan dengan immigration sebab saya ada immunity. Sebab itulah susah sangat majikan mendapat. Apakah perubahan dasar yang lebih pragmatik supaya menggunakan tenaga kerja yang ada ini kerana ianya tidak membazirkan kita. Kalau tidak, kita menanggung dia pun susah. Jadi saya nak minta penjelasan. Tahniah Yang Berhormat kerana ada satu dasar yang jelas. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Da'i Hitam. Ini betul, memang benar. Kalau nanti hasil perbincangan kita dengan UNHCR berakhir dengan mereka bersetuju melakukan perkongsian data, sudah tentu tugas utama KDN adalah melakukan tapisan. Dia bukannya kita terima bulat-bulat, sebab tugas hakiki KDN ini adalah memastikan aspek keselamatan itu terjaga. Dan melalui agensi-agensi di bawah KDN, khususnya polis, cawangan khas dan sebagainya, ini tapisan yang akan mereka libatkan. Cuma sekarang masih peringkat perbincangan awal di mana UNHCR menunjukkan kesediaan mereka. Pada masa yang sama, Hitam benar dalam pemerhatian dia tentang bagaimana kehadiran pelarian ini, mereka bebas untuk memilih dan mengatur sendiri kerja apa mereka nak buat, nak berniaga di mana, nak berniaga apa, tanpa sebarang bentuk terikat dengan badan regulasi. Dan kita juga akui banyak kelemahan dari aspek penguatkuasaan.
Jadi keadaan yang ideal adalah apabila kita punya database yang kredibel, kita tahu keberadaan mereka, umur mereka dan sebagainya. Jadi kita boleh melakukan matching melalui libat urus. Sekarang ini itu handicap yang ada. Saya tak perlu nak merasakan apologetik apa-apa. Ada, kita kata ada. Kekurangan kita akui dan kita sedang bergerak. Kita mesti mulakan sesuatu pada tempat yang betul. Ya, dan itulah terima kasih di atas pemerhatian yang saya setuju yang diungkap oleh Hitam tadi.